Baru-baru ni tersebar lagi fitnah. Cuma itulah Menteri Pelajaran ni agak lambat buat kerja. Tu je lah saya boleh komen Menteri Pelajaran lambat. Kalau tengok Lim Guan Eng hari tu, sebut je terus aman pasal isu Lee Chimpeng. Yang ni Menteri Pelajaran lambat sikit buat kerja. Fadlina akhirnya menyaman Harakah Delhi dan juga MP Jasin kerana kenyataan beliau berkenaan dengan tidak boleh takbir. Dakwaan fitnah, Fadlina tuntut 500,000 dari MP Jasin Harakah Delhi. Kenapa 500,000 YB? Patutnya 10 juta. Fadlina memberi ahli parlimen Jasin, Zulkifli Ismail dan Harakah Delhi 48 jam untuk membayar 500,000 atas dakwaan fitnah. Ini atas tuduhan Menteri Pendidikan mengarahkan sekolah di seluruh negara tidak bertakbir dan membaca kunut nazilah semasa Minggu Solidariti Palestin. Fitnah, tuan-tuan. Tapi disebarkan. Ahli Parlimen Nibong Tebal itu mengemukakan tuntutan kepada Ahli Parlimen PAS dan lidah rasmi parti itu pada surat peguam semalam berhubung artikel Harakah Delhi bertajuk ajaran siapa tak boleh takbir di sekolah. Nah, dia guna alasan. Okey, dia kata itu ada tanda soalan. Jadi tanda soalan tak ada masalah lah, dia kata. Tanda soalan tak ada masalah. Bukannya kita menuduh, dia kata. Ajaran siapa? Kita bertanyakan soalan tersebut. Tetapi apa yang silapnya yang mereka lakukan adalah mereka tidak lupa kepada ucapan yang dikemukakan oleh MP tersebut berkenaan dengan perkara ini. Berkenaan dengan dakwaan ini. Dia ada satu ucapan di mana apa orang kata MP Jasin ini bercakap mengenai tuduhan tersebut. Baik. Saya cuba cari dia punya video. Okey. Ini adalah berita tersebut di dalam Harakah Delhi. Ajaran siapa tak boleh takbir di sekolah. Okey. So, permainan ini sebenarnya, apa yang dilakukan ini adalah, itu saya kata tadi, yang awal tadi tu. Berjayanya mereka memain kebencian. Berjayanya mereka memain virus perpecahan. Orang tak cakap pun benda itu, tuan-tuan. Tapi dia orang sebarkan. Dan benda ni disebarkan dalam kadar yang rampant tau. Sampai kadang orang kata, inilah kerajaan pro-eksionis. Yang ni macam tu, macam ni. Yang tak boleh dan sebagainya, dia kata. Ini adalah satu perkara yang tak patut dilakukan. Benda tu dah disebar. Sehingga kan ada satu, apa orang kata, satu cikgu yang viral sendiri mengatakan, oh, ini adalah betul ni. Betul ni. Dia yang telah menyatakan demikian. Dah tersebar, tuan-tuan. Jadi bila dah tersebar, benda tu dah disebarkan, seolah benda itu ya atas arahan kementerian, atas arahan menteri, jadi dah jadi satu fitnah. But my point is this, kempen kebencian adalah lebih mudah, sebab itu 3R ni mudah nak jual. Race, religion, royalty, nak buat kebencian tu mudah. Tuan-tuan perasan tak, baru-baru ni, kalau tuan-tuan baca lah berita kan, ada ugutan bom. Ugutan bom di sekolah. 19 ugutan bom di sekolah di seluruh negara. Saya bukan nak menuduh, tuan-tuan. Saya bukan nak menuduh. Dan di Penang, ada satu berita mengatakan bahawa okey, tak apa. Di Penang tu, saya tolak tepi lah. Ada satu daging babi dia letak di masjid di Penang. Tapi benda tu tak fly. Now, saya baca berita. 19 laporan ancaman bom di seluruh negara. Polis Diraja Malaysia menerima 19 laporan mengenai ancaman bom palsu di beberapa sekolah kelolaan KPM, sekolah antarabangsa dan sekolah swasta di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 7 di Selangor, 5 di Kuala Lumpur, Johor 3, Pulau Pinang 2, Negeri Sembilan dan Perak 1 setakat 6 petang ini. Ketua Polis Negara, ancaman itu dihantar melalui dua ekonomi menggunakan nama Taxtorer dalam bahasa Jerman yang bermaksud pengganggu ketenteraman daripada penyedia perkhidmatan email ini. Beliau berkata sebaik saja dimaklumkan mengenai penerimaan email, PRDM dengan kerjasama mengambil tindakan bagi mengosongkan premis. Demi keselamatan, pelajar turut
dijalankan dengan segera dengan jabatan bomber dan sebagainya. Now, people assume benda ni sebagai alah, tak ada apa lah, itu tak ada apa, ancaman bom biasa. Tuan-tuan pernah tanya tak? Sekolah tu sekolah kat mana? Antara private school, tapi antara yang di bawah kekeluargaan KPM, polis tak sebut tau. Tapi saya kata sekolah itu adalah sekolah majoriti bukan Melayu. Apa tujuan dia? Kita pernah terfikir tak benda ni? Apa tujuan dia? Saya nampak, dan saya ditulis dalam Facebook saya, sekarang ini ada satu gerakan. Mula-mula dia gerakkan dengan gerakan seksual. Tapi dia ada satu gerakan yang bukan membawa kepada tumbangnya kerajaan ini, tetapi membawa kepada berlakunya pilihan raya dalam masa yang lebih cepat. Dia berlaku apabila ada desak ataupun ada ancaman kegusaran perkauman, kegusaran keagamaan yang akhirnya membawa kepada darurat. Ultimately itu aim dia. Sebab itu ada satu Saitro PN baru-baru ini confident tak lama lagi kerajaan akan tumbang sekali lagi. Baru-baru ni dia confident kerajaan akan tumbang sekali lagi. Now, kalau kita lihat behind the scene, saya nampak juga, even orang kita sendiri, dia lebih suka share apa orang kata, pembangkang punya live ataupun video VTT dan sebagainya daripada orang kita sendiri punya VTT. Kenapa? Macam saya kata tadi, bila kita bercakap soal kebencian, macam juga yang ancaman BOM tadi tu, bila kita bercakap soal kebencian, itu lebih mudah diterima oleh orang yang pro dan orang yang against. Mereka lebih suka menyebarkan benda itu. So bila dia sebarkan, orang yang against, saya akan kata, yang tak suka, dia kata, Suardi, tengok video ni, buat sesuatu. Saya kata, antaranya benda yang kamu boleh buat, jangan sebarkan. Tak payah hantar kat aku video tu. Yang pergi rajin sangat hantar kat video-video macam tu, saya kenapa? Itu menambah engagement dia. Tetapi video yang kita buat, tak ada orang nak share, tak ada orang nak like, kecuali tuan-tuan lah. Tuan-tuan perempuan dalam yang tengok saya ni, okey, terbaik. Tapi yang orang lain, so akhirnya orang kita sendiri tak grow tau, daripada segi organik dia, daripada segi yang nak lihat dia orang. Bukan tak ada orang kita yang buat video yang baik. Sebenarnya ramai je dalam TikTok, dalam social media. Tapi yang setahu saya dalam YouTube, saya dengan Pak Mus lah, dengan Daniel Jani, kami bertiga lah yang betul-betul buat live ni. Yang lain buat video. Macam Bang Romli tu, dia buat video. Tapi the rest of us memang kita buat lah. I think Romli pun sekarang buat live juga. But pointnya adalah, bagaimana daripada data tadi tu, daripada persepsi itu telah berjaya. So saya kata, apa yang rakyat rasa sekarang ini ada gap dengan reality. So bila ada gap dengan reality, bermakna kita gagal bermain dengan fakta dan data dalam persoalan tersebut. Kenapa? Yang tu nanti saya akan jumpa ketua penerangan saya lah, untuk saya menerangkan data-data dan apa yang patut dilakukan. Baik, habis kat situ. Kita pergi ke cerita juga. Terima kasih jaga kebajikan. Atlet lega akan terima caruman KWSP Pekeso. Atlet bawah program podium menarik lapas lega apabila Majlis Sukan Negara memaklumkan sedang meneliti pelaksanaan caruman KWSP dan pertubuhan dan Pekeso bermulai Januari depan. Jaguar basikal trek negara Muhammad Shah Firdaus Syahrum berkata keputusan itu sekali lagi langkah positif setelah sekian lama atlet membuat rayuan supaya MSN melaksanakan caruman berkenaan bagi atlet negara. Kami faham untuk laksanakan perkara ini bukan mudah, perlukan masa yang panjang. Alhamdulillah terlaksana juga. Ada atlet beri komitmen sepenuh masa sebagai atlet, tiada kerja lain. Ada yang sudah jadi atlet lebih 10 tahun. Jika memang tiada caruman, agak sukar untuk mereka. Sebelum ini kita ambil inisiatif buat caruman sendiri. Jadi bila ada caruman daripada pihak MSN, sangat bagus. Harap pembaharuan ini mampu memberi keyakinan kepada atlet muda yang nak sertai pasukan kebangsaan. Pertama sekali, kita tahniah kepada pasukan bola itulah kan. Tapi yang kedua, ini sebenarnya langkah yang patut kita lakukan lama dah, long due. Kenapa saya kata long due? Sebab sekarang ini yalah, saya main sukan juga dulu. Dan pernah, ni ada orang kata kau ni claim macam-macam. Tapi nak buat macam mana? Saya pernah masuk Sarawak selection untuk main bola. Tapi pada masa itu kita tak nampak future bermain bola ni.
Kita tak nampak. So, biasanya yang bermain bola ni adalah mereka yang tercicir daripada segi pendidikan, tak berapa pandai sekolah dan benda-benda macam tu. Ada juga budak yang pandai sekolah tapi tak boleh nak pergi career bola sebab dia tak nampak future daripada segi gaji, keuangan dan sebagainya untuk secure. Yalah, kalau sekiranya dia bermain bola 3-10 tahun tiba-tiba injured, bagaimana seterusnya? Ataupun setelah dia retire, bagaimana seterusnya? Di sini sebenarnya kerajaan itu saya kata tata kelola yang baik, dan tak mustahil sebenarnya untuk kita target. Sekarang ini ranking FIFA kita 130, kita dah improve sikit. Kita cuba target at least below 100 by say a year or two. Why not? Kita boleh lakukan kalau sekiranya kita buat tata kelola yang baik dengan sukan-sukan kita. Kebanyakan duit, tuan-tuan, antara duit yang boleh nak sakau adalah dalam sukan. Kementerian Belia dan Sukan ni, Kementerian Belia dan Sukan adalah tempat yang boleh nak sakau duit. Kalau sekiranya, ialah, di situlah dana-dana yang sepatutnya digunakan untuk atlet tak digunakan sebaiknya. Diambil, disonglap, di-channelkan ke tempat lain, dan beberapa menteri dibabitkan dengan skandal tersebut. Bekas-bekas menteri belia dan sukan, termasuklah Syed Saddiq sebelum ini. Syed Saddiq pun pernah disabitkan, cuma tak pernah didakwa lah. Termasuklah KJ, termasuk juga Al-Zilina Osman. Tapi semua tidak didakwa di dalam dakwaan-dakwaan tersebut. Tapi poinnya adalah di sinilah lubuk-lubuk duit inilah yang mana bukan saya nak tuduh 3 orang dia buat, tapi kadang-kadang benda itu berlaku di peringkat bawah. Berlaku di peringkat bawah di mana terdapat mereka yang menyalahgunakan dana tersebut. Tuan-tuan, kalau kita tengok nak buat stadium punya facility saja ratusan juta, nak buat padang itu saja berapa rumput tu saja berapa 10 juta. Saya tak ingatlah berapa jumlah yang disebut oleh TMJ hari tu kan. Jutaan ringgit. Mereka yang tak pernah tengok tu tiba-tiba berpinau lah mata kan. So, kalau sekiranya kita buat benda ini dengan baik, kita teliti perkara ini dengan elok, kita jalan dengan baik, tata kelola yang baik dan sebagainya, sebenarnya kita boleh membawa atlet kita. Kita dah bawa dah pun Nicole and David, Datuk Lee Chong Wei ni dah peringkat dunia dah tuan-tuan. Nicole and David ni dulu kalau saya kat UK, kalau sebut Malaysia je dia kata squash ni memang Nicole and David. Lee Chong Wei itu antara atlet dunia kita. Apa nama, the Pocket Man basikal. Tetapi itu masih lagi bidang-bidang sukan yang agak kurang famous lah, kita kata famous lah juga, tapi kurang lah di peringkat yang biasa orang tengok. So why not lepas ni insyaAllah bola sepak kita, mungkin hoki kita sebenarnya satu masa dahulu agak digeruni. Tapi dengan benda-benda seperti ini, basikal dan sebagainya, kita harap that we are going forward better on this. Alright. Habis tu.